Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Syahid dalam video kali ini akan membentangkan tentang perkembangan sistem pendidikan di Malaysia selepas merdeka. Kronologi perkembangan sistem pendidikan di Malaysia selepas merdeka bermula dengan Laporan Razak pada tahun 1956 dan diikuti pada tahun 1960 dengan penyata Rahman Talib. Kemudian pada tahun 1971 Laporan Husin On. Pada tahun 1996 Rang Undang-Undang Pendidikan atau dikenali dengan Akta Pendidikan 1996 dibentuk, dan pada tahun 1999 Dasar Pendidikan Kebangsaan. Antara laporan-laporan yang merupakan langkah awal ke arah pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan di negara ini ialah Laporan Razak 1957. Dengan tercapainya kemerdekaan pada tahun 1957, batu asas bagi dasar pendidikan kebangsaan telah diletakkan. Batu asas kepada pendidikan kebangsaan terkandung dalam Ordinan 1957 yang lebih dikenali dengan Laporan Razak. Laporan Razak dibentuk bertujuan untuk menyemak dasar pendidikan Persekutuan Tanah Melayu dan membina satu sistem pendidikan kebangsaan. Selain itu, bertujuan untuk mengkaji semula struktur pendidikan negara. 3 aspek dasar yang penting terkandung dalam laporan ini ialah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan, pengakuan matlamat akhir bahawa bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar, dan yang ketiga, permulaan kurikulum yang berorientasikan alam persekitaran Malaysia. Antara cadangan yang terkandung di dalam Laporan Razak ialah menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar bagi semua peringkat persekolahan. Satu jenis kurikulum dan peperiksaan sekolah yang sama, berpusat dan bercorak kebangsaan. Seterusnya, laporan atau penyata Rahman Talib. Penyata Rahman Talib ini dibentuk bertujuan untuk menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan. Selain itu, bertujuan untuk membaiki sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu. Antara cadangan yang dikemukakan di dalam penyata Rahman Talib ialah pendidikan secara percuma di sekolah rendah, mewujudkan kenaikan darjah secara automatik hingga tingkatan 3, dan selain itu, peperiksaan penilaian darjah 5 diwujudkan, dan antara lain cadangannya ialah memajukan pendidikan teknik dan vocational. Laporan Talib yang diperakukan dalam Akta Pendidikan 1961 telah mengabdikan cita-cita yang terkandung dalam Laporan Razak dan menggariskan hasrat sistem pendidikan kebangsaan yang terdapat sekarang. Terdapat 4 aspek penting dalam laporan itu, iaitu menjadi titik permulaan ke arah pelaksanaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar. Yang kedua, mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sama walaupun berlainan bahasa di peringkat rendah, menengah dan menengah atas. Yang ketiga, memberikan penekanan kepada pendidikan teknik dan vocational untuk keperluan tenaga mahir. Dan yang keempat, memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan kerohanian sebagai teras. Seterusnya ialah Laporan Husin On 1971 yang diketuai oleh Husin On, iaitu Menteri Pelajaran pada ketika itu. Tujuan Laporan Husin On ialah menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak yang berada dalam lingkungan umur persekolahan. Antara cadangan yang terkandung dalam Laporan Husin On pula ialah menjadikan bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa pengantar, namun kedudukan bahasa Inggeris masih dipelihara. Selain itu, masa mengajar bahasa Inggeris ditambah dan guru-guru diberi latihan untuk memperoleh pengajaran yang baik. Perkembangan seterusnya ialah Laporan Jawatan Kuasa Kabinet yang dipengerusikan oleh Dr. Mahathir Mohamad, Menteri Pendidikan pada masa itu. Antara tujuan
laporan jawatan kuasa kabinet dibentuk ialah untuk mengkaji semua matlamat dan kesannya sistem pendidikan sekarang, termasuk kurikulum dalam rangka dasar pelajaran kebangsaan yang wujud, dengan tujuan untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat dapat dipenuhi sama ada dari jangka pendek maupun jangka panjang, dan memastikan sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Antara cadangan yang terkandung dalam laporan jawatan kuasa kabinet ialah memberikan tumpuan kepada pendidikan asas 3M. Antara lain ialah menjadikan kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dikekalkan. Dan yang ketiga, fokus diberikan kepada pendidikan kerohanian yang lebih kukuh dan unsur-unsur disiplin yang tinggi. Seterusnya ialah sistem pendidikan semasa, dikenali juga sebagai Rang Undang-Undang Pendidikan. Rang Undang-Undang Pendidikan dibentuk bertujuan untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kebangsaan bagi generasi muda agar sejajar dengan aspirasi negara menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi. Selain itu, untuk menggariskan perundangan yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Terdapat peruntukan umum yang diperkenalkan di dalam Rang Undang-Undang Pendidikan. Yang pertama, ianya melibatkan semua tahap persekolahan, bermula daripada prasekolah hingga pendidikan tinggi. Yang kedua, ianya melibatkan semua kategori sekolah, iaitu sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. Dan yang ketiga, status bahasa kebangsaan dijadikan bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Seterusnya ialah pengukuhan dasar pendidikan kebangsaan. Apakah misi Kementerian Pendidikan di dalam dasar pendidikan kebangsaan? Yang pertama, untuk membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya. Dan yang kedua, untuk memenuhi aspirasi negara. Seterusnya, apakah matlamat pendidikan kebangsaan? Yang pertama, untuk melahirkan bangsa Malaysia yang bersifat taat setia dan bersatu padu. Selain itu, untuk melahirkan warga Malaysia yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, berketerampilan dan sejahtera, dan menyediakan sumber tenaga manusia yang untuk keperluan dan pembangunan negara. Perkembangan seterusnya ialah pengenalan PPSMI atau Pengajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris pada tahun 2002. Mata pelajaran sains dan matematik akan diajar dalam bahasa Inggeris. Apakah tujuannya? Bertujuan untuk memastikan negara tidak ketinggalan dalam globalisasi dunia yang kian meningkat. Apakah pula implikasinya daripada pengenalan PPSMI ini? Antaranya ialah guru mata pelajaran matematik dan sains perlu menguasai kefasihan dalam bahasa Inggeris dari segi penuturan dan penulisan. Antara implikasi lain pula ialah buku-buku teks bagi mata pelajaran sains dan matematik tahun 1, tingkatan 1 dan tingkatan 6 rendah disediakan dalam bahasa Inggeris. Pengenalan pendidikan wajib pada tahun 2003. Setiap ibu bapa warga negara Malaysia yang anaknya mencapai umur 6 tahun hendaklah mendaftarkan anak tersebut untuk hadir ke sekolah. Jika gagal berbuat demikian, ibu bapa tersebut boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Implikasi daripada pengenalan pendidikan wajib ialah unsur equity peluang pendidikan antara pelbagai kaum dapat direalisasikan. Selain itu, hak asasi kanak-kanak akan terpelihara. Perkembangan seterusnya ialah berkenaan dengan status mata pelajaran bahasa Cina dan Tamil. Pada April 2005,
Mata pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil dijadikan sebagai mata pelajaran elektif sahaja di sekolah-sekolah kebangsaan. Rasionalnya adalah kerana pengurangan bilangan murid-murid di sekolah-sekolah kerajaan, dan selain itu peningkatan bilangan murid-murid bukan Cina di sekolah-sekolah vernacular Cina. Implikasi yang dapat dilihat ialah bilangan guru terlatih dalam pengkhususan bahasa Cina dan bahasa Tamil perlu ditingkatkan lagi. Perkembangan seterusnya ialah penubuhan sekolah-sekolah bestari dan sekolah-sekolah wawasan. Penubuhan sekolah bestari adalah bertujuan untuk memenuhi tuntutan di masa akan datang dalam melahirkan pekerja ilmu yang bermaklumat, mahir, berketerampilan dan mempunyai etika yang positif. Pelaksanaan PDP kurikulum menggunakan kemudahan teknologi yang terkini dilihat mampu untuk memperkembangkan potensi pelajar dalam pelbagai aspek, melibatkan intelek, rohani, emosi dan jasmani. Seterusnya, penubuhan sekolah wawasan pula dilihat bertujuan untuk mengeratkan perpaduan kaum di negara ini. Ianya berkonsepkan 3 aliran iaitu SK, SJKC dan SJKP yang ditempatkan dalam satu kompleks. Setiap sekolah menggunakan bahasa pengantar masing-masing. Para pelajar digalakkan berkongsi kemudahan seperti kantin, lapangan perhimpunan dan gelanggang. Sekadar itu perkongsian dari saya untuk video kali ini. Diharap perkongsian yang ringkas ini akan memberi manfaat kepada semua pendengar di luar sana. Saya sudahi video ini dengan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan semua? Saya harap semua rakan-rakan terus berada dalam keadaan sihat walafiat. Saya Muhammad Ihsan bin Makhtar daripada kelas Pendidikan Islam 1 akan membentangkan pada rakan-rakan semua, saudara-saudari tentang PIPP dan juga PPPM. Okey, pengenalan kepada PIPP. PIPP ialah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan yang telah dirangka untuk melaksanakan dan merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik, progresif, bermoral dan bertaraf antarabangsa. PIPP telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Matlamat PIPP ialah untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti untuk semua. Bagi mencapai matlamat PIPP, kita ada 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama ialah menyelesaikan tugas yang masih belum selesai dan kesamarataan peluang pendidikan. Memastikan rakyat mendapat peluang pendidikan yang adil dan juga saksama tanpa mengira agama, kaum, kelompok kurang upaya, orang asli dan juga suku minoriti yang lain. Memastikan semua pelajar menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira iaitu 3M dan tidak ada seorang pelajar pun yang tercicir. Pendekatan yang kedua ialah kecemerlangan institusi pendidikan. KPM akan memberikan perhatian yang khusus ke atas sekolah yang telah mencapai tahap cemerlang. KPM akan mengenal pasti sekolah-sekolah di dalam kluster SK, SJK, SBP, SMT, SMKA, sekolah bestari serta sekolah-sekolah Putrajaya dan juga Cyberjaya. Teras strategi PIPP. Pertama, membina negara bangsa. KPM berhasrat untuk membangunkan warga negara dari awal persekolahan dengan ciri-ciri global, patriotik dan cintakan negara, serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan juga kesenian bangsa. Yang kedua, teras strategi PIPP ialah membangunkan modal insan. Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membangunkan moral insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkepribadian mulia, berpengetahuan dan juga berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju 2020. Yang ketiga, memperkasakan sekolah kebangsaan. Fokus memperkasakan sekolah kebangsaan pada peringkat sekolah rendah dan juga menengah adalah untuk menjadikan sekolah-sekolah ini lebih beraspirasi nasional
meningkatkan kecemerlangan dalam pelbagai bidang dan juga meningkatkan kualiti prasarana. Yang keempat, merapatkan jurang pendidikan. Matlamat KPM adalah untuk memastikan semua sekolah dan juga pelajar mempunyai peluang dan juga keupayaan yang sama untuk cemerlang di dalam pendidikan. KPM juga telah mengenal pasti jurang pendidikan yang perlu dirapatkan supaya akses, equity dan juga kualiti dapat dipertingkatkan. Yang kelima, memartabatkan profesion keguruan. Matlamat KPM adalah untuk menjadikan profesion keguruan dihormati dan juga dipandang tinggi oleh masyarakat sesuai dengan amanah yang mereka pikul di dalam membina generasi masa hadapan negara. Yang keenam, melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. KPM berhasrat membangunkan institusi model yang dapat dicontohi oleh institusi yang lain di dalam kelompok yang sama. Institusi ini diharapkan menjadi showcase pada peringkat antarabangsa dan membantu usaha menjadikan negara kita ini sebagai pusat kecemerlangan pendidikan. Okey, kita pergi pula kepada PPPM. Apakah itu PPPM? PPPM ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ia telah dilancarkan pada 6 September pada tahun 2013 oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pendidikan Tan Sri Muhyiddin Yassin. PPPM mengandungi 5 aspirasi sistem dan 6 ciri murid yang akan dicapai dalam tempoh 13 tahun bermula daripada tahun 2013 sehingga 2025. PPPM merupakan manifestasi transformasi kerajaan yang paling menyeluruh dan juga besar bagi murid daripada prasekolah sehingga mereka melanjutkan ke IPT. Okey, 5 aspirasi sistem pendidikan. Pertama, akses 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah sehingga menengah atas menjelang tahun 2020. Yang kedua, kualiti negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Yang ketiga, equity 50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar, luar bandar, sosioekonomi dan juga gender menjelang tahun 2020. Yang keempat, perpaduan sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan juga nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Yang kelima, kecekapan sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan yang sedia ada. 6 aspirasi murid. Yang pertama, pengetahuan. Murid itu mestilah berpengetahuan. Yang kedua, kemahiran berfikir. Murid itu ada kemahiran untuk berfikir. Yang ketiga, kemahiran memimpin. Murid mempunyai kemahiran untuk memimpin. Yang keempat, kemahiran dewi bahasa. Penggunaan bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris serta bahasa-bahasa yang lain. Contohnya bahasa Tamil, bahasa Cina dan juga bahasa Arab. Yang kelima, beretika dan juga beragama. Dan yang terakhir sekali ialah beridentiti kebangsaan. Okey, 3 gelombang transformasi. Gelombang yang pertama daripada tahun 2012 hingga 2015 iaitu menumpukan kepada usaha memperbaiki sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan tumpuan kepada kemahiran asas. Gelombang yang kedua 2016 sehingga 2020 iaitu untuk mempercepatkan penambahbaikan sistem. Dan gelombang yang ketiga iaitu daripada tahun 2021 tahun ini sehingga 2025 iaitu ke arah kecemerlangan menerusi operasi yang lebih fleksibel. Okey, 11 anjakan di dalam PPPM. Yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris.
Yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai ataupun bernilai murni. Yang keempat, transformasi keguruan sebagai profession pilihan, memastikan keguruan itu menjadi pilihan masyarakat. Yang kelima, memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Yang keenam, mengupaya JPN, PPD dan juga sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Kelapan, transformasi kebolehan dan juga keupayaan penyampaian pendidikan. Yang kesembilan, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan juga sektor swasta secara meluas. Contohnya kita ada PIBG dan juga PIBK serta dalam sektor swasta yang lain. Ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan yang terakhir sekali ialah meningkatkan ketelusan accountability awam. Saya rasa itu sahaja penyampaian ataupun pembentangan daripada saya tentang tajuk PIPP dan juga PPPM. Saya berharap semua rakan-rakan dapat mengambil manfaat daripada pembentangan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Okay, insya-Allah saya akan menyambung untuk poin seterusnya, iaitu kaitan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dengan falsafah pendidikan. Okey, saya Muhammad Hafizuddin bin Kamaluzaman. Okey, kita tengok dulu sebagai pengenalan. Yang mana kita tahu falsafah pendidikan merupakan perkara yang penting dalam pelaksanaan sesuatu sistem pendidikan. Falsafah pendidikan juga menjadi nadi kepada pelaksanaan pendidikan kebangsaan, iaitu sebagai dasar, hala tuju dan panduan kepada segala usaha yang dilakukan dalam sistem pendidikan. Manakala falsafah pendidikan negara telah ditulis pada tahun 1988 dan menjadi falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1996, selaras dengan pewartaan Akta Pendidikan pada tahun 1996. Yang mana yang kita tahu panduan utama pendidikan di Malaysia kini ialah berdasarkan kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Ini kaitannya dengan falsafah pendidikan dengan perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Okey, kita masuk dulu falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya kita tengok dulu falsafah pendidikan kebangsaan ini merupakan perkara yang penting dalam pelaksanaan sesuatu sistem pendidikan. Falsafah ini ialah suatu sistem kepercayaan pegangan atau prinsip yang membincangkan pelbagai hal mengenai pendidikan dan pengajaran yang patut dijalankan di sekolah atau di bilik-bilik darjah. Ini menurut Abdul Fattah Hassan pada tahun 2001. Di Malaysia, seperti kita tahu di Malaysia, falsafah pendidikan ini menjadi suatu nadi kepada pelaksanaan pendidikan kebangsaan, iaitu sebagai dasar, hala tuju dan panduan kepada segala usaha yang dilakukan dalam sistem pendidikan. Seterusnya, bagi peningkatan mutu pendidikan setaraf dengan negara luar. Hakikatnya, sesuatu sistem pendidikan yang bertaraf dunia itu perlu mempunyai falsafah pendidikan.
yang unggul selain daripada kurikulum yang sentiasa mantap dan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Okey, seperti yang kita tahu, kerajaan Malaysia telah menyelaraskan sistem pendidikan di negara ini dengan sistem pendidikan di seluruh negara dengan mewujudkan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan ini juga menggambarkan hasrat negara untuk menghasilkan warga negara yang baik, iaitu insan yang berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, sejahtera diri dan mampu menjaga keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Selain daripada itu, kita tahu bahawa falsafah pendidikan kebangsaan juga menjadi panduan bagi semua aktiviti pendidikan yang dilaksanakan di negara ini. Okey, seterusnya kita tengok kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan ini. Okey, yang pertama, falsafah pendidikan kebangsaan juga menjadi dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan matlamat pendidikan negara. Falsafah pendidikan dan kebangsaan dalam bahasa ringkasnya FPK menjadi bimbingan untuk para pendidik semasa mereka melaksanakan tugas-tugas pendidikan. FPK juga menjadi teras kepada sistem pendidikan kebangsaan. Okey, ini antara proses pembentukan FPK seiring dengan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Yang pertama, falsafah pendidikan kebangsaan lahir melalui suatu proses yang agak panjang. Melalui suatu proses yang agak panjang. Okey. Dan dia melalui suatu proses pembinaan negara dan masa semenjak merdeka lagi. Yang kedua, idea pengubahan FPK telah dicetus selepas penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet pada tahun 1979. Okey, nombor 3, FPK yang dahulunya dikenali sebagai falsafah pendidikan negara telah dikubal berlandaskan 3 ideologi, iaitu yang pertama rukun negara, yang kedua dasar ekonomi baru ataupun dikenali sebagai DEB pada yang ini ada dalam rancangan Malaysia ketiga pada 1976 hingga 1980. Dan yang ketiga, dasar pendidikan kebangsaan pada tahun 1999. Okey, seterusnya kita tengok pembentukan falsafah pendidikan negara ini. Okey, yang pertama, apabila Malaysia mencapai kemerdekaan, salah satu aspek penting yang diberi perhatian ialah perpaduan. Okey. Kerana apa? Kerana Malaysia merupakan negara yang rakyatnya terdiri daripada masyarakat majmuk yang terdiri daripada 3 kaum utama yang ada, iaitu Melayu, Cina dan India. Kaum-kaum lain ada juga seperti Ibang, Dayak dan lain-lain. Tapi yang utamanya yang 3 inilah, Melayu, Cina dan India. Seterusnya, agenda perpaduan ini terutama dilaksanakan melalui sistem pendidikan. Maksudnya, dengan pendidikan sahaja yang kita dapat melaksanakan perpaduan di negara ini. Seterusnya, hal ini ternyata dalam dokumen-dokumen utama yang menjadi asas dalam Akta Pelajaran pada tahun 1961, iaitu Penyataan Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960 dan Dasar Pelajaran Kebangsaan. Okey, seterusnya, tragedi yang berlaku pada 13 Mei pada tahun 1969 menjadikan usaha untuk merealisasikan perpaduan antara kaum di Malaysia ini semakin mendesak. Jadi, ekoran peristiwa berkenaan beberapa langkah telah dilakukan oleh kerajaan seperti melaksanakan dasar ekonomi baru yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan dalam kalangan rakyat. Berkenaan dengan peristiwa itu, satu jawatankuasa telah ditubuhkan pada tahun 1974 pada bulan September yang bertujuan untuk mengkaji sistem pendidikan kebangsaan yang telah dilaksanakan sejak lepas merdeka. Jawatankuasa ini bertujuan untuk merealisasikan perpaduan antara kaum di Malaysia. Seterusnya, jawatankuasa ini yang dinamakan sebagai Jawatankuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan telah menyiapkan laporannya pada tahun 1979. Ekoran daripada hasil laporan berkenaan, sistem pendidikan negara telah mengalami perubahan.
yang dikenali sebagai KBSR. Jadi itu antara proses pembentukan falsafah pendidikan negara Malaysia. Okey, kesimpulannya yang saya dapat buat berdasarkan poin ini. Yang pertama, sistem pendidikan di Malaysia adalah berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan, yang mana dapat membentuk insan yang seimbang, harmoni dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Tanpa FPK ini, sistem pendidikan di negara kita ini mungkin tidak akan mengalami pembaharuan dan berada di takut yang lama. Okey. Falsafah. Poin yang kedua, falsafah ini telah menjadi panduan kepada warga pendidik dalam melaksanakan tugas untuk melahirkan generasi yang merupakan pelapis pemimpin negara yang kelak suatu hari nanti atau masa depan. Okey. Seterusnya, falsafah pendidikan guru juga diwujudkan sebagai panduan guru. Okey. Poin yang saya nak tambah lagi adalah dalam perkembangan pendidikan, falsafah bagaikan irama dan lagu yang tidak boleh dipisahkan. Kesemuanya membentuk komponen-komponen yang penting dalam satu sistem pendidikan.